وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang penuh keberkatan ini, pagi yang penuh dengan kerahmatan ini, Allah taala masih memberikan perkenan kepada kita semua untuk kembali kita bertemu di pagi ini setelah agak lama kita berehat seketika kerana corona. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, hari ni kira lewat sedikit lah, pasal hari ni dia main jauh sikit. Jadi apapun Allah Ta'ala masih memberikan peluang kita ni untuk bertemu pagi ini. Dan insyaAllah pagi ini saya cadang untuk kalau ikut nak sambung tajuk kita tu, tajuk kita yang sebelum. Saya biasa main tak masa PKP? Biasa main tak? Dah sekali kan? Baik. Tajuknya tak main Jumaat, betul tak? Tajuk tak solat Jumaat, kemudian tak sebenarnya jemaah 5 waktu, kemudian azan masa PKP tu, nah dia sikit beza dengan azan yang biasa-biasa ni. Kemudian kita bincang sikit berkaitan dengan tentang penjarakan soft. Saya ingat pagi ni saya nak cerita 2 isu cukup lah kot. Pertama tentang penjarakan soft dalam solat. Yang kedua tentang pakai tutup muka ketika solat. Nah, kalau tuan-tuan ada nak tanya apa, sila tulis kertas hentak mai. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, hak tajuk kita dulu ni kita tangguh Ustaz dulu. Tangguh Ustaz. Hak tajuk Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir. Nah, ingat lagi tak cerita lama tu? Bila ada payah, ada mudah. Yang tu tangguh Ustaz. Saya sengaja nak cerita tajuk ni pagi ni kerana sehari dua ni pun ada bunyi sikit tentang kawan-kawan kita yang mulia duk cerita fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ibadat kita ni, nisbah solat termasuklah penjarakan sosial, termasuk juga tak salam by hand, termasuk juga penjarakan soft, tutup mulut. Ada yang kata ini adalah fitnah Dajjal. Ini yang saya pun tuan-tuan terpaksa jugalah nak untuk kita semang sepatah dua. Dan tak pelik saya katakan bahawa ada setengah kawan-kawan duk riwayat, ada orang duk kata dah yang fatwa ni semua fitnah Dajjal belaka. Benda tu tak menyeluruh, hanya segelintir. Tapi nanti kalau sampai, tuan-tuan telah pun ada jawapan yang saya akan bincang pagi ini. Baik tuan-tuan, merujuk kepada yang pertama berkaitan dengan salam ni, al-musafahah. Musafahah ni maknanya berjabat tangan. Orang Bali panggil second. Second tangan, orang Bali cakap orang putih. Dan tuan-tuan bos sekalian, berjabat tangan ni ataupun al-musafahah, belaga perut tapak tangan. Safahah, pakat-pakat bagi belaga perut tapak tangan. Bukan belakang, belaga lagu tu. Maka ia adalah sunnah nabawiyah. Yang ni kita tak petikai.
Tentang hukum bersalam-salaman, berjabat tangan, tuan-tuan, memang kita sepakat mengatakan di sunnah Nabi. Siapa kata bukan sunnah, tuan-tuan, sila keluar dewan ni. Di mana ustaz? Timik sembiang lain. Bagi telinga tu clear sikit. Jadi itu hukum asalnya. Bahkan tentu antara kelebihan berjabat tangan ni yang Nabi sebut, sesiapa yang bersalam dengan orang yang bersalam, dengan orang yang bersalam, dengan orang yang bersalam sampailah pada tangan Nabi, maka orang tu akan masuk syurga. Ini fadilat dia. Siapa-siapa yang berjabat tangan dengan orang yang telah berjabat tangan dengan orang yang telah berjabat tangan dengan orang yang telah berjabat tangan dengan aku, maka orang itu akan masuk syurga. Maka tuan-tuan sekalian, itu antara kelebihan berjabat tangan yang kita tak fikir. Maka hukum asal bagi al-musafahah ialah as-sunnah. Baik. Dan kita faham tuan-tuan sekalian antara fadilah. Kelebihan jabat tangan ni, tuan-tuan, dia akan menambahkan kemesraan. Nah, hikmah dia lah mengeratkan hubungan silaturahim. Tuan-tuan sekalian, sentuhan itu tuan-tuan dia ada karan. Sentuhan itu tuan-tuan dia ada boleh menarik perasaan. Karan dan ada perasaan. Dalilnya tuan, betul ke ustaz berjabat tangan ni tambah kemesraan, kuatkan silaturahim? Betul. Dalil paling kuat, tuan-tuan ke jumpa orang ataupun orang jumpa kita suar tangan, dia tak suar. Kita suar tangan, tiba-tiba ish di bawah tu. Nak salam tu tuan. Tiba sorry dia kata lagu tu. Ini cerita bukan musim PKP. Confirm kita kecil hati. Betul tak? Amboi, orang suar tangan tak suar lah. Bahasa paling mudah kita sombong. Jadi kita dengan dia automatik kecil hati. Automatik jauh hati. Pasal apa? Kita suar tangan nak second, dia tak sambut. Itu makna kata second itu berjabat tangan, tuan-tuan, dia boleh menambahkan kemesraan. Dan bila nak tambah kemesraan ni bukan jabat tangan saja, tuan-tuan. Kadang-kadang dia panggil lagi namanya al-mu'anaqah. Patient keleng tekak. Keleng, tak ada keleng. Kalau kita duk asal pisau, keleng. Keleng tuan-tuan. Tekot dia keleng. Kita belajar dulu tu. Contoh. Itu pun satu bentuk sunnah juga untuk tuan-tuan semasa bertemu dengan kawan-kawan kita. Kemudian lebih tuan-tuan sunnah lagi antaranya cium dahi kawan. Tapi bukan semua orang lah. Jumpa tok guru kita jumpa dia, kita cium dahi dia. Itu antara sunnah juga. Makna apa? Ini adalah satu bentuk hubungan sosial. Lagu mana dia makin dekat, makin rapat, makin mesra. Makin bersatu hati, tidak berpecah belah. Clear. Itu antara hikmah dia. Bahkan anak-anak kita ni, tuan-tuan kita sendiri pun kadang-kadang kalau musim perayaan, perasanlah. Pasien jabat tangan, tanduk tangan kawan tu. Sebenarnya sunnahnya cium. Lagu tu. Anak yang dalam tangan mak dicium lagu tu, tapi pergi tanduk. Ni pun satu amalan yang sikit silap lah. Ni saya betul semua lah yang ada ni anak-anak kita ni lah. Pelajar-pelajar sekalian ni, kau jumpa orang tua, jumpa ustaz-ustaz kita, ayah mak kita, kalau nak cium tu, cium tapak, cium tangan dia. Lagu tu. Bukan piduk lagu tu. Tuan, duk belajar dari dia. Tak apalah, itu salah pada amalan.
Tapi Nahabak kata itu bentuk-bentuk ataupun kaifiat yang disyariatkan ketika bertemu dengan teman-teman, rakan tolan dan sebagainya. Jadi konsep musafahah ialah bersentuh tangan. Bila tak bersentuh, kurang satu sunnah. Telah tinggalkan sunnah Nabi. Baik, itu di sisi hukumnya. Cuma saya tanya, bila yang ada ramai-ramai ni, walaupun tak ramai sikit hari ni, kalau terjumpa orang tak ada kelai pun dengan dia pun, tak biasa berkelai, tak biasa bergaduh, nah, tetapi kita saja jumpa dia bagi salam dan kita tak pi jabat tangan dia dengan sengaja, dosa ke tak? Bukan selisih motor nah, bukan selisih kereta, jumpa, Assalamualaikum, dia pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita tak suar tangan, saja dia pun tak suar. Tadi duduk sembang elok aja. Dosa tak salam tangan tadi? Jawapannya tak berdosa. Pasal apa? Dia bukan wajib. Clear no? Baik, saya dengan kenyataan itu bukan nak memperkecilkan fadilat musafah. Tapi saya lebih nak memperkenalkan hukum syarak terhadap bersalam-salaman tu. Baik. Tiba-tiba dalam keadaan musim PKP kita ni, corona ni, hak main tuan-tuan duduk sebelah kita ni, nak lari tuan tak nampak dia, nak hambat pun tak tahu duduk tak mana. Jadi tuan terpaksalah kita ni duduk dengan dia, dia pun duduk dengan kita. Minta doa kepada Allah supaya dia jangan main duk kena kita dan kawan-kawan kita. Nah, tuan-tuan. Maka dengan nasihat pakar perubatan Muslim pula tu, yang dia tu bila bagi fatwa pendapat tentang perubatan, kita percaya. Kenapa percaya? Sebab dia juga sama akidah dengan kita. Mengucap 2 kalimah syahadah. Dan juga solat 5 waktu tak tinggal macam kita. Melaksanakan semua kewajipan agama. Bermakna dia cakap itu kita dah boleh percaya. Pasal apa saya sebut lagu ni? Pasal saya nak kata bahawa ada kawan-kawan kita, dia kata, betul ke? Ya, tak boleh bersalam takut berjangkit apa semua tu. Bukan bersalam tu bagus ke? Bila sunnah ni kita buat, maka sunnah tu akan mematikan corona. Oh, tuan-tuan. Saya katakan bahawa yang bagi khidmat, nasihat, kata dia boleh berjangkit dengan seperti lah kawan-kawan kita pakar perubatan Muslim. Yang dia sebut tentang perubatan ni, kita boleh siqah dekat dia. Maka dengan mengambil nasihat dia tu, kita mengatakan bahawasanya kan, corona itu boleh berjangkit dengan sentuhan. Dan implikasi yang kena corona tuan sekalian, bukan ringan tu. Yang pernah alami tuan sekalian, 2 minggu dia kata duduk menirak. Duduk menirak. Kahak ni dia keluar tak tahu. Kau dia tidur cara biasa, takut disesak nafas, KO. Nah, maka cara nak amarwah dia bagi menirak. Bertepuk belakang, bagi dia batuk, nak bagi dia keluar kahak sebagainya. Hak tu kira tak kritikal tu. Maknanya benda tu terbukti dia punya bahayanya, kesannya yang kita nampak dengan mata kepala. Walaupun kita tak pernah masuk hospital tengok benda tu, tapi riwayat tuan sampai kat kita melalui pakar perubatan yang Muslim, yang kita boleh percaya. Justru mengambil khidmat nasihat mereka ini, kita pun kata mengelak daripada berjangkit, maka kita jangan bersentuh, maka eloknya jangan bersalam. Faham lagi tak? Hak ni timbul kata tak bersalam ni. Jumpa-jumpa aja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia kata Syiah kau Ustaz.
bukan Syiah. Ini adalah mengambil nasihat agama supaya mengelak jangkitan corona. Ustaz dalil ambil mana ni? Tak bersalam ni. Nabi suruh bersalam, sunat bersalam. Tiba-tiba lah ni fatwa kata tak bersalam. Kata tak salam pula itu daripada WHO. SOP dia World tuan. Apa nama hospital lah. World Health Hospital lah. Ni apa nama lah WHO lah tuan. Organisasi kesihatan antarabangsa. Jadi depa kata dia ikut barat, dia ikut Yahudi. Maka tak salam kita, tinggal sunnah Nabi, ikut sunnah WHO. Saya dengar macam tak manis lah ayat tu. Tak manis. Sebab apa? Yang fatwa untuk Islam 14 negeri dalam Malaysia ni sama aja. Termasuk Majlis Fatwa Kebangsaan. 14 negeri yang ada mufti yang dilantik oleh sultan, yang dipilih daripada orang yang agak paling pandai dalam ada tu, bab agama ni, fatwa mereka sama aja. Tak digalakkan bersalaman atau tak dibenarkan bersalaman ketika ni musim corona ni. Tiba-tiba kawan kita kata tak salam ni ikut sunnah WHO, tinggal sunnah Nabi. Dan ini dia kata sebagai fitnah Dajjal sebelum Dajjal turun. Tuan, kita dengar tu terkejut sikit lah. Kita nak kata bukan. Ini bukan sunnah WHO. Benar-benar yang melibatkan keduniaan ini, Nabi beri peluang. Nabi kata bab dunia ni kadang-kadang hampa lebih tahu yang terbaik, yang sesuai untuk diguna pakai dan diamalkan. Maka kali itulah pandangan yang terbaik untuk menjaga kesihatan dan nyawa manusia. Tak kira terbaik mana siapa-siapa pun. Ia bukan melibatkan akidah, tidak melibatkan kaifiat beribadah, tapi khidmat nasihat perubatan. Dan kita pula ada pakar-pakar yang Muslim yang tuan-tuan setuju dengan benda-benda tu. Maka saya katakan bahawa tak berjabat tangan secara direct lagu ni kerana mengambil khidmat nasihat perubatan dunia, termasuk doktor Muslim kita, adalah sunnah Nabi juga. Sebab Nabi kata apa? La darar wa la dirar. Tentu ingat tak kaedah tu? Ingat tak mengaji 3 tahun lepas? 3 ke 2 tahun? 2 tahun lepas. La darar, jangan mudarat diri sendiri dan jangan mudarat orang lain. Ustaz, awaknya kalau bersalam mungkin dijangkiti corona, kita cari pasal. Ataupun kita ni ada, dia tak ada, tapi suar tangan, kena dia, berjangkit dia, mudarat ke orang lain. Ustaz confirm kan kena? Ini panjang cerita. Ini panjang cerita. Al-Ustaz tuan, beratus orang hak sehari dua ni. Hak kluster sungai ni. Mati pun ada seorang. Tuan-tuan, cek balik seluruh dunia, ada 31 juta orang yang kena corona ni. Mati pun orang agak-agak. Seluruh dunia. 1 juta orang. 1 juta orang telah meninggal dunia kerana terkena corona. 900,000 ke atas juta lah. Angka tu tuan-tuan boleh fikir tak, corona ni tak bahaya ke awak? Baru 1 juta yang mati. Kedah kita Malaysia baru 130 orang mati. Mana corona tak bahaya? Hak mati accident banyak lagi. Tuan-tuan, bahaya tu macam-macam lah. Setiap apa pun kalau terbukti dengan angka dan fakta dia menyebabkan kematian, dia tu bahaya lah. Faham lagi tak? Daripada ustaz, hak tak sakit pun mati pun lagi banyak. Panjang cerita. Orang hak lagu tuan ikat kita atas halang raya. Depan Petronas tu.
Ikat kaki tak atas line, double line tu. Nak tengok dia lari ke dah. Nampak bah mai tetap tengah jalan. Confirm dia bergolek lari. Pasal apa tanya dia? Pasal takut mati. Pasal apa? Lori mai. Awaknya belah mati. Tentuan kita nak habaq kata bahaya tu macam-macam. Kena bab corona ni dia pun bahaya juga. Maka Islam mewajibkan kita mengelak daripada terkena mudarat. Sama ada pasien nampak macam harimau nganga tu ataupun tak nampak macam kuman dan virus corona ni. Wajib kena mengelak. Maka sebab itu fatwa pun keluar tak disunatkan bersalam zaman corona ni. Nak salam juga boleh. Anak beranak kita, dalam rumah tangga kita, duduk makan minum dengan siapa, duduk main sekali tidur sekali sama sekalian. Takkan tak salam kot. Contoh laki bini tuan tidur semalam. Bangkit pagi ni mayang sekali. Tiba suatu tanya, tak boleh. Lepas mayang nak salam tak boleh sebab apa? Takut corona. Atau pelik pula, tidur sekali tak apa. Contoh. Dia ada lah tuan tempat-tempat dia tu. Maksud saya. Baik, jadi penegasan kita mengatakan bahawa sunnah berjabat tangan itu tak digalakkan pada hari ini, langsung tidak melanggar sunnah Nabi, tetapi sebagai melaksanakan sebahagian perintah Nabi supaya mengelak kemudaratan pada nyawa dan sebagainya. Faham kau no? Yang kedua, tak apa tuan, nak tengok kawan ni dia nak kata lagu mana, tuan sengaja pakai gelang merah tu. Bobak bila reka lah, kalau pink ikat sini, reka bila. Lepas tu pergi jumpa kawan tu, suruh tangan dengan dia. Saja. Nak tengok pemahaman tu, pegangan tu terah mana. Pegang ikat gelang pink ni tu, pinjam sah dia pakak buang tu. Lepas kita pergi jumpa kawan tu. Assalamualaikum, salam. Terus suruh tengok. Tapi sebelum salam, lipat tangan sikit. Bila nampak kalau ni gelang pink ni, agak-agak nak suruh ke tak? Maksud saya lah. Tak begini tuan-tuan. Saya rasa macam kawan-kawan kita yang alim-alim pun tak apalah. Itu Allah bagi anugerah kat mereka. Tapi bila fatwa seluruh Malaysia sama sahaja. Mufti semua setuju benda yang sama. Kalau tapi dok condemn fatwa tuan-tuan, maknanya secara tak langsung orang awam yang tak faham ni, dia telah mengatakan fitnah yang besar kepada fatwa tersebut. Maka secara langsung mufti yang kenanya. Tuan-tuan nampak biasa, Allah Ustaz depa kan, sebenarnya mufti yang tuan-tuan yang akan tertanggung orang kata apa nama ni, masalah ini. Baik, yang kedua, isu tutup mulut ketika sembahyang. Betul tuan, dalam hadis yang sahih, Nabi larang kita ni sembahyang sambil tutup mulut. Saya pun tuan, terkah pakai, terkah tak pakai. Ni, dia bawa ni. Tuan-tuan, ini SOP bawa. Terkah sembahyang tu, dia tarik bawah. Terkah bulan poket, terkah pakai. Pakai tu baca, ia payah. Kalau makmum tak apa. Ia imam tuan. Tapi suara sedap lah sebab dia tapih. Dia tapih. Jadi macam ni lah. Sepan ni. Jadi hak tak sedap tu dia tak keluar. Dia tapih sini. Jadi hak keluar tu sedap belakang. Tak apa. Itu larangan. Kerana menyerupai tuan satu kaum yang pasien mereka ni bila bertafakur mereka akan tutup mulut mereka. Tak apa. Tapi saya nak habaq, ulama telah bincang 1400 tahun lama. Sampai hari ini termasuk tuan Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Abdul Barr sebut nama yang macam tu, mengatakan bahawa hukum asalnya ialah bila kita salat tutup mulut hukumnya makruh, tak sampai ke tahap haram pun.
Memang Nabi larang, tapi larang yang makruh kata ulama kita. Tuan-tuan, kalau tuan zaman tidak PKP, sengaja sembahyang pakai ni, dosa tak? Dosa tak? Zaman tak ada corona, kita sembahyang sengaja tutup mulut ni, tidak berdosa kerana hukumnya makruh. Dari segi fiqahnya, segi failat kita faham, tuan-tuan. Namun apabila musim corona ini, bimbang takut berjangkit melalui mulut dan hidung, mungkin kita yang ada masalah kesihatan, takut bersin ke batuk ke bercakap yang elok kita kena kawan, ataupun orang ada sakit, kita tuan-tuan duk terima dia punya ayat liuk dia ke apa ke, bimbang terjangkit pada kita, maka ditutup mulut ini ketika luak semayang, dan kalau ikut SOP-nya dalam semayang. Tapi kita apa sekalian, bila semayang di masjid, tempat kita singgah ke, RNR ke mana ke, semayang tu bekas tempat orang semayang dah. Tempat kita sujud tu tempat orang sujud dah sebelum tu. Maka tak tahulah dia tu ada ke tak. Corona dekat dia, kita pergi semayang balas tempat dia tu. Maksud saya, dan kita pun nak jaga keselamatan, tutuplah mulut macam ni ataupun hidung sekali. Jadi ketika korang tuan, bila tersemayang tutup lagu ni, dibimbangi kokot ada jangkitan, sebab kita tak kena orang sebelah, tak kena orang belah kiri, belah kanan, tak kena depan kita. Tempat semayang kita hampak tu mungkin tuan-tuan dia dah sujud tadi sebagai contoh, tapak tangan yang pergi hampak tentu kita tak tahu. Maka untuk mengelak tuan, kita pun tutuplah mulut. Soalan saya, tutup mulut zaman corona ni syok-syok ke kerana nak mengelak pada jangkitan corona? Tentu ada pasal dia pakai gini ni. Naik motor, naik kereta. Ada pasal dah. Musim corona tu orang lelaki pun pakai purdah. Purdah ni. Bini kita apa suruh orang pakai kelah. Bila corona dia pakai, bang boleh tak pakai? Maksud tak pakai 1,000 pakai. Contoh. Abang kata, soalan saya, kita pun tuan tak selesa pakai. Yang kata semayang, tak semayang pun tak selesa pakai. Tapi kerana dia takut ada mudarat jangkitan corona, maka nak mengelaknya, pertama jangan sentuh. Yang keduanya, tutup mulut takut dia berpindah melalui tuan-tuan mulut dan hidung, maka kita pun tutup juga. Tutup ni saja-sajakah kerana keperluan? Ialah satu keperluan. Ini satu bentuk pencegahan. Itu juga tuntutan agama. Maka saya beri penegasan sini bahawa fatwa mengatakan tutup mulut itu di luar sembahyang ataupun dalamnya adalah keperluan agama. Bukan sunnah WHO, tapi sunnah Nabi juga ketika ini. Dan benda ni boleh berubahlah hukumnya. Nanti kalau corona dah pakat mati habis dah. Corona tak ada walaupun sekok esok ni. Habis dah, mati dah keturunan corona ni. Kita pun pakai juga, tuan-tuan. Masa semayang, masa pergi market. Faham ni? Orang kata, pasal apa Pak Long? Tabiat dah, malah nak buang dah. Pasal apa dia biasa lama dengan corona tu ni. Lah corona tak ada pun nak pakai juga. Itu ikut suka dia lah. Tapi pelik pada orang. Faham ke tak? Jadi ini kerana keperluan. Bukan sengaja. Bukan untuk tolak sunnah, tapi juga kerana mengambil saran Nabi, la darar wa la darar. Tuan-tuan, ada kawan tu ulah kemarin, ada seorang sahabat kita, ustaz kita, orang yang tersohor juga, selebriti juga, dia ceramah benda yang lebih kurang sama jugalah, tak setuju dengan patua-patua apa semua ni. Tiba ada kawan tu, saya setuju dengan ustaz tu, komen tentang jarak 1 meter lah apa, saya setuju, maknanya kalau boleh rapat-rapat dengan semayang ni. Bila kerana dah SOP tu dah lagu tu, saya pakai tak pergi masjid terus lah. Kesimpulan cukup senang. Kesimpulan cukup senang. Ni ada seorang duk komen, saya setuju dengan ustaz tu, duk kata, sah ni rapat-rapat lah ke semayang. 1 meter ni bukan sunnah Nabi ni.
Saya setuju dengan dia. Habis tu dah lalu masjid semua 1 meter. Maka saya tak pergi masjid terus lah. Maka jawapannya tak pergi masjid terus. Pasal apa? Sebab jarak 1 meter. Tuan-tuan, ini pun susah juga. No? Kita kata kalau 1 meter pun tak pergi, kalau rapat lagi tak pergi apa no? Nah, habaq ke dia lah. Tuan-tuan. Tapi itu antara ragam-ragam manusia. Baik, yang ketiga, tuan-tuan, tentang saf. Nah? Tentang rapat saf. Betul, sunnah Nabi-Nya ialah bila kita sembahyang jemaah saf, kita rapatkan tumit dan bau. Dan betul, jangan pergi duk bengkang-bengkok. Bengkang-bengkok, tengok belah tepi. Bau kawan, belakang kawan dengan belakang kawan yang sampai satu saf itu. Kau nampak bengkang-bengkok, itu nama tidak lurus. Rapat pula tengok pada arah depan. Rapat tengok pada depan. Tumit tu. Rapat ke tak? Tapi kalau bengkang-bengkok, tengok belah, tuan-tuan tengok belakang dia apa? Tengok arah tepi. Betul tengok tepi, rapat tengok belah depan atau belah belakang. Dua-dua tu sunnah. Rapat pun sunnah, betul pun sunnah. Tiba-tiba, corona punya cerita tuan-tuan sekalian, kita duduk 1 meter, kiri, kanan, depan dan belakang. Baik, saya pun tuan-tuan sama dengan tuan-tuan juga. Setuju dengan sunnah Nabi, rapatkan saf. Fadilat rapat saf ni Nabi kata ialah untuk menunjukkan kesatuan, unity. Nah, umat yang muwahhadah, tauhidul ummah, penyatuan umat. Bakalah saf yang panjang tapi bengkok, Nabi kata dalil kata hati hampa tak betul. Ya, Nabi kata sila rapatkan saf, betulkan saf dan tutup lubang yang jarang. Kalau tidak begitu, fatakhtalifu qulubukum. Kalau saya ingat, tuan-tuan, kalau tak sama, tak betul, tuan-tuan, jawapannya hati hampa pun akan juga tak betul. Itu hebatnya, tuan, sama rapatkan saf. Tiba-tiba WHO bagi pandangan perubatannya, kesihatannya, duduk 1 meter. Penjarakan sosial. Kita tengok tu beli barang di market je, semayang pun guna jarak tu juga. Tok Imam, Tok Bilal seorang pun tuan 1 meter juga. Tok Imam, Tok Bilal 1 meter. Mereka 2 orang je sembahyang. Nah, contoh. Jadi adakah ini tolak sunnah Nabi ataupun bagaimana? Poin dia senang saja. Ad-darar yuzal. Setiap yang mudarat hendaklah dihapuskan. Itu poin dia. Termasuk jangkitan corona itulah kemudaratan. Maka nak mengelak dia jangkit, jangan bersentuhan. Maka tak bersentuhan itu bila semayang, maka dijarakkan. Menjarakkan saf itu, tuan-tuan, pada pahaman kita lah. Pada musim corona ini, dia juga sunnah Nabi. Faham lagi tak? Ni saya tanya ambil, suka-suka ke duduk jarak tu? Kerana ada keperluan. Untuk apa tu? Jarak-jarak tu? Supaya tak bersentuhan. Pasal apa takut sentuh? Takut ada jangkitan. Awak kalau ada jangkitan kenapa? Kena pergi hospital lah. Tidak. Tuan-tuan, jawabnya untuk mengelak kemudaratan. Tiba-tiba kawan kita kata, ini fitnah Dajjal. Semayang jarak 1 meter, fitnah Dajjal. Tak salam, direct lagu ni, fitnah Dajjal akhir zaman. Semayang tutup muka juga, fitnah Dajjal. Tentu habis sebut fitnah Dajjal dia makna apa? Benar tu adalah yang Dajjal punya angkara. Bukan kata, orang kata ni fitnah dia tu. Tapi Nahabak kata, fatwa yang demikian pun merupakan fitnah Dajjal juga. Soalah fatwa yang 3 tu, salam, tak pejabat, jarak 1 meter semayang, itu tuan-tuan main pada Dajjal lah maksudnya. Ini yang saya duk terasa juga sebab kita apa ahli fatwa. Bahasanya, inilah fitnah Dajjal. Jarak 1 meter ni. Apa maksud? Kalau dia kata sebut fitnah Dajjal, maknanya tuan, fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti seolah selari dengan apa yang Dajjal nak. Tentu faham tak bahasa fitnah Dajjal tu? Fitnah Dajjal maksud fitnah yang datang daripada Dajjal. Dia yang buat benar tu, Nabi kita jadi jauh pada sunnah.
Tapi bila sebut fatwa tadi merupakan fitnah Dajjal, faham di sebalik fatwa itu adalah menyokong ataupun bersetuju dengan Dajjal. Maka yang keluar fatwa terasa lah. Ini benda besar, bukan benda kecil. Di segi implikasinya, wahai fatwa tu, tuan bukanlah banyak berat pun. Bahkan kita kata, kalaulah tidak boleh buat ibadat seperti asal syariatnya, kerana ada sebab yang tertentu yang disebut sebagai uzur syar'i, maka pahalanya sikit pun tak kurang. Tuan-tuan jumpa kawan, tiba-tiba nak salam tu pikir corona. Tuan-tuan pun tak berjabat tangan kerana mudarat corona yang dibimbangi wujud. Maka tuan-tuan telah dapat pahala berjabat tangan macam biasa. Tuan-tuan semayang tempat asin, tuan-tuan pun tak tahu siapa sebelah, nampak dia bersin je. Contoh orang sebelah tu bersin, hak belah kiri duk batuk tak berhenti. Orang depan duk kahak tak berhenti. Kita ni seriau juga, kok ada corona kita tutup hidung mayang. Kalau ikut sunnah buka, tapi kita terpaksa tutup kerana mengelak mudarat. Maka tuan-tuan semayang ni akan dapat pahala buka mulut. Faham tak? Tuan-tuan semayang tutup mulut, tapi dapat pahala buka mulut. Macam Nabi kata tu. Pasal Pak Ustaz, tutup mulut dapat pahala buka mulut macam Nabi kata. Sebab kita bukan sengaja tutup, kerana ada uzur. Tuan-tuan semayang duduk jarak 1 meter. Sunnahnya duduk rapat-rapat. Sebab apa tak duduk rapat? Takut corona. Tuan-tuan duduk 1 meter. Walaupun duduk 1 meter, tuan-tuan dapat pahala rapat saf. Sebab apa? Bukan tak mau duduk rapat, tapi tak boleh duduk rapat. Kerana apa? Nasihat pakar perubatan. Saya tuan-tuan sekalian dengan tuan-tuan sepakatlah iaitu apa Ustaz? Iaitu dalam semua bidang ada pakar masing-masing. Ni tuan-tuan perempuan setuju tak? Saya kata dalam semua bidang ada pakar masing-masing. Setuju ke tidak? Sebab tuan-tuan kalau pergi makan di hospital, tak apalah makan di hospital lah. Tuan-tuan bicara orang sakit, petang-petang tu, tanya dia jamu makan. Orang sakit ni. Tiba-tiba orang sakit tuan-tuan, dia mulut tawak. Bukan mulut hebiak, mulut tawak. Dia makan tak lalu. Makan sikit, kenyang dah. Aku tak lalu makan. Lebih lah dalam tepawai tu. Kita pun lapar tuan-tuan. Makan, tawak. Tak pelik tuan sebab dia masak untuk orang sakit. Dan pula peri. Tapi kalau tuan makan di hotel 5 bintang, banyak ratus-ratus. Tiba-tiba tak sedap. Tuan-tuan marah juga. Sebab apa? Sepatutnya hak masak tu pakar chef lah. Sebab itu dia punya apa? Dia punya bidang dia. Tempat dia. Contoh sahaja. Tuan-tuan. Saya bukan nak kata apa. Nak habaq kata setiap bidang ada pakar masing-masing. Dan dalam Islam, pakar atau bidang-bidang yang berkaitan ilmu duniawi ni, yang tidak merupakan ibadat mahdah, apa hukum mempelajarinya? Ini semua yang ada anak-anak kita mungkin masuk universiti ataupun akan masuk universiti, mengaji bidang macam-macam. Engineering lah. Engineering pun ada 3-4 jenis pula. Mechanical engineering, electrical engineering. Dan tuan, ada perubatan macam jenis hak gigi pun dah. Mengaji bab gigi je. Perubatan, tuan-tuan. 5 tahun mengaji bab gigi saja. Dia pun gigi palsu juga, doktor. Contoh. Ada sains pertanian, ada aero angkasa, macam-macam ilmu. Saya tanya, tuan-tuan yang ada ni, apa hukum dalam Islam belajar ilmu-ilmu selain ilmu yang berkaitan dengan ibadat mahdah? Fardu kifayah. Islam meletak tinggi ilmu tu, maka hukumnya wajib fardu kifayah. Mana apa fardu kifayah? Kalau tak ada seorang pun belajar, dosa satu qaryah, tuan-tuan, orang Islam ni.
Bila tahu hukumnya wajib belajar. Fardu kifayah maknanya tentuan nak kena ada orang belajar. Tak ada orang belajar langsung, berdosa kita. Itu nah abang, ilmu itu sebenarnya diiktiraf dan diterima pakai oleh Islam. Itu masuklah bidang perubatan. Tuan-tuan, kita yang belajar agama confirm tak kerti apa bab perubatan. Takat sebut asas mungkin lah. Tapi selok belok segi teknikal tuan, dia punya teorinya kita tak kerti. Ibarat macam tikus tokak besi ya kita. Nah, saya pun serupa saja sebab bukan bidang saya. Tetapi tuan-tuan sekalian, hak yang belajar dalam bidang tersebut, yang buat kajian tentang bidang tersebut, perubatan tadi sebagai contoh, maka ilmu dia dalam bab perubatan itu adalah terpakai, adalah sah berbanding kita ni duk cakap tentang perubatan. Contoh ni pakar perubatan kata corona tu boleh mengorbankan nyawa. Dia boleh ganggu paru-paru tuan, dia akan cipta kahak. Tiba saya ni bukan bidang perubatan. Saya ni mengaji tuan bidang syariah contoh. Tiba saya buat kenyataan. Pada kajian saya dan pada pemerhatian saya sebagai seorang pensyarah syariah yang belajar agama dari kecil sampai ke tua ni, saya berpandangan bahawa corona sikit pun tak bahaya. Contohlah saya kata lagu tu. Agar orang nak pakai tak? Pada pendapat saya, sudah saya ada fikir lama dah. Bukan buat kajian pun. Saya ada fikir lama dah. Tengok ramai kalau kena sembuh, maka saya kata corona tak bahaya. Maka salamlah hampa. Nah, peluklah hampa tak ada masalah. Nah, contoh. Agak-agak orang nak dengar lah cakap saya. Dia punya ustaz, corona tu tentang apa? Dia pun tanya saya, ustaz, corona tentang apa? Itulah saya nak habang tak kerti. Nak habang corona pun tak kerti tentang apa. Tiba-tiba habang kata tak bahaya. Saya ni agamawan contoh. Tiba-tiba yang cakap bahawa corona ni bahaya ialah untuk sekalian pakar perubatan. Yang bukan pakar bidang syariah sebagai contoh. Orang lebih percaya cakap dia. Kerana apa? Kerana itu kepakaran dia. Ustaz, takut tipu kot. Dia Muslim macam kita. Dia mengucap doa yang syahabah mungkin lebih daripada kita. Dia sembahyang lima waktu mungkin lebih khusyuk daripada kita. Maka cakapan dia dalam bidang dia pakar tentang bidang tersebut, maka laku. Jadi kerana itu Islam letakkan bidang tu pun hukum belajarnya fardu kifayah. Satu dunia ni, satu qaryah ni, satu negeri kita tak ada orang seorang belajar perubatan, berdosa satu tentuan qaryah. Itu dia punya pengiktirafan agama terhadap bidang perubatan tadi. Sebab apa? Untuk digabung jalin. Makna hampa orang mufti, hampa ke orang agama nak keluar fatwa, bab corona tunggu sat. Bab cerita ni corona ni virus dia penyebab kematian, itu perubatan. Tapi bila hampa nak keluar fatwa, lagu mana nak mencegah corona ni, nak mengelak dari jangkitan, mesti ambil khidmat nasihat mereka ni. Maka kita pun sebagai orang agamawan, dengar nasihat pakar perubatan ini berkaitan corona untuk kita guna maklumat itu untuk proses hukum. Terbitlah, iaitulah taklif salam. Terbitlah fatwa saf jarak. Terbitlah fatwa tutup mulut dan sebagainya. Ini adalah hasil gabung jalin seni ataupun bidang ilmu yang pelbagai dicampur dengan syariah. Dan ini satu kewajipan orang agama. Untuk keluar fatwa mesti tanya pakar bidang yang berkaitan. Tak boleh memandai-mandai. Melainkan mujtahid itu atau mufti, dia pakar semua bidang. Dia mufti, bab agama pun terror. Bab perubatan pun hero. Dia pakai, dia seorang lah. Sebab dia boleh belakang. Tuan, contohnya. Faham tak kita ni? Ini kita mengaji pun tuan, hak pondok sangkut sampai 10 tahun. Contoh je. Mengaji lama. Berapa tahun pondok? 10. Orang 6 je. Dia bang isyak je, saya lama. Sebab apa lama? Tak lulus 4 tahun. Contoh. Dina habang kata.
Bagaimana kalau macam tuan-tuan bidang kita pun kita tuan-tuan mengambil masa yang begitu panjang dan lama. Mungkin kita tuan tak ada kemampuan untuk menerima bidang yang lain pula. Sebab itu tuan, pasien kita ni kena percaya ke orang sama. Pasien kita ni kena percaya ke orang sama. Bila mereka kata corona tu bahaya, kita kena percaya kat dia sama. Kalau tak percaya, pilih buat kajian sendiri. Masuk makmal tu saya nak tekan tanpa. Nak tekan tanpa. Nak tengok corona ni lagu mana rupa. Nak tekan tanpa. Tekan-tekan dia menyala tuan. Dia menyala. Terkejut kita lari keluar ambil lagu tu. Awak aku tekan dia menyala tanpa tu. Maksud saya tu baru peralatan. Maksud saya. Baik tuan-tuan. Jadi sini apa? Islam mengiktiraf semua ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat selain dari ilmu agama ni mestilah digabung jalin dengan agama. Sebarang bidang ilmu dalam dunia ni tak terlepas dari hukum syarak. Mesti ada hukum syarak. Itu nahbak pengiktirafan. Jangan anggap bidang yang bukan agama, tak ada kaitan dengan agama, itu salah. Tuan-tuan ambil satu kepahaman, semua bidang-bidang ilmu dalam dunia ni yang tidak melibatkan ilmu agama sekalipun, dia terikat dengan hukum agama. Saya buat soalan mudah. Doktor pakar bedah dengan sengaja tuan pergi kerat jantung sakit, mati kawan tu, berdosa tak? Tanya apalah. Pakar jantung ni, dia mungkin dia perah menongging bini mati ke apa ke? Hari tu dia kena buat bedah jantung, dia pergi dia kerak terus jantung, mati macam bini aku lah contoh. Matilah pesakit tu. Berdosa tak dia? Haram tak hukum dia? Haram tu hukum agama tak? Haram hukum agama tak? Dosa tak? Sebab apa haram? Ustaz haram ke awak? Dia pakar bedah jantung, itu bidang perubatan. Jadi kita kata haram sebab perbuatan itu dianggap sebagai membunuh. Jadi nahbak kata bidang apapun ada hukum. Bukan asing bidang agama. Saya faham ada kawan kita dia ni memang betul cintakan sunnah. Dia kira syariah betul. Cintakan sunnah sampai nampak ni benda lain tak ada kaitan dengan sunnah. Ini kita bimbang tuan-tuan. Ni saya nak abang tadi tuan, semua benda dalam dunia ni, cakapan kita, perbuatan kita, apa saja tuan-tuan yang duduk keliling kita, dia konform bersangkut dengan hukum syarak, tak ada ketinggalan. Naik motor apa hukum dia? Motor tu cerita dunia ni. Cap pula Yamaha atau cap Honda, apa hukum dia? Harus. Tapi hari naik motor main mengaji, dapat pahala naik motor tadi. Sunat pula. Orang lelaki 10 km duduk jauh dari masjid. Hari ni Jumaat naik motor, tak naik motor tak sampai Jumaat, apa hukum dia? Wajib naik motor pula. Maksud saya, tuan-tuan, tidak ada langsung perkara-perkara dalam dunia ini tidak ada kaitan dengan hukum agama. Semuanya terikat. Kita baca dalam sembahyang, inna salati wa nusuki, sambung, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup saya, kesemua tentu hidup saya adalah bersangkut dengan Allah Ta'ala. Jadi saya nak bagi penegasan, fatwa-fatwa PKP sepanjang PKP ini adalah fatwa yang benar, yang ikut acuan agama dan ikut perintah agama, dan itulah syariatnya, dan bukan fitnah dajjal sebagai dakwakan oleh setengah kawan yang mulia. Tuan-tuan sekalian, saya saja nak sebut 3 benda adalah kot bagi yang mulia ni. Saya rasa tak panjang tuan-tuan pagi ni, mungkin setakat saja, tapi saya buka sikit peluang. Kau nak tanya apa, nak tambah, nak komen, sila. Sini masjid Jumaat boleh pergi, tak ada masalah apa. Saya minggu lepas dengan sebelumnya ada 2 program berbeza dengan pihak penganjur lah di Bendang Man.
Peserta tu seluruh Kedah lah. 40 orang. Jadi dia bertanya, antara yang tanya tu, Ustaz kami Jumaat lagu mana? Corona juga tuan-tuan. Ni pasal corona ni. Pasal apa? Kami ni main buat kursus di Benaman. Benaman tu dia panggil Qaryah Masjid Cepir. Kami ni boleh pergi Jumaat ke tak boleh pergi? Wajib ke tak kena pergi? Mungkin yang tanya tu anak-anak kita jugalah. Yang luar Qaryah kita ni. Jawapannya senang sahaja. Saya kata ada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, kalau hak main kompom jarak dia dengan Benaman tu atau dengan Masjid Cepir tu lebih dari 2 marhalah. Maka kompom dia musafir sebab masuk hari Khamis, balik hari Sabtu. Maknanya dia telah musafir sepanjang berada di tempat program. Orang tu tak wajib Jumaat. Ada 3 orang. Main Johor. Main Banak Baru tu rupanya jauh 100 km lebih. Banak Baru nak pergi Benaman tu 100 km lebih. Uish. Yang aku dekat. Kumpulan yang kedua, yang duduk di Sik dah. Duduk kawasan Sik tapi buat program situ. Tapi orang luar Qaryah Cepir. Kita kata ada peluang balik berjemaah di Qaryah masing-masing. Tinggal kumpulan yang kedua, yang luar Sik tapi yang kurang 2 marhalah. Nak pergi main di Masjid Cepir tu, mereka pakai nombok lagi sampai Kelah. Ada 600 orang lebih anak Qaryah yang wajib Jumaat. Tapi masjid tu luas setakat untuk 350 orang sahaja. Maka nak pergi Jumaat, mesti dapat nombok, nampak kad jemputan. Tak nombok tu kira tak wajib pergi. Saya kata hak ni isu sikit lah. Kau nak pergi, tak ada nombok, confirm kena balik. Maka boleh pergi masjid yang berdekatan, yang pesen tak pakai nombok. Tu pun kalau pergi lewat, melimpah, balik juga. Saya kata kalau ikhtiar, pergilah. Habak lagu tu. Saya nak habak kata, pun ni fatwa juga ni. Fatwa kerana corona ni. Tuan-tuan sekalian. Jadi saya nak habak kata sekalian, tak apalah. Ini antara, orang kata apa ni, ujian Allah Ta'ala turun mai kat kita. Dan kita boleh mengaku ini fitnah. Tapi fitnah dengan maksud ujian. Bukan fitnah Dajjal tu. Faham ke tak? Fitnah dengan maksud ujian Allah Ta'ala turun mai kat kita dalam rupa corona. Tapi nak habaq atas fatwa tu sebagai siri fitnah Dajjal, saya tak setuju. Faham saya kata apa ni? Nak mengatakan bahawa corona ini turun sebagai ujian, fitnah, ujian, setuju. Tapi nak kata fatwa-fatwa jarak 1 meter tak salah sentuh tangan ni, itu fitnah Dajjal, saya tak setuju. Kerana bahaya kenyataan yang demikian. Tuan-tuan sekalian, saya rasa cukup setakat itu untuk tengah hari ini. InsyaAllah ada rezeki bertemu pada bulan depan. Kalau boleh tersambung banyak tajuk kita Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir. InsyaAllah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati lil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.